Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 6 dan tajuk pembentangan kami adalah kaedah kuliah, iaitu kaedah kuliah yang pertama, kedua dan kaedah kuliah yang ketiga. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli. Okey, ini adalah tajuk-tajuk yang akan kami bentangkan. Okey, kaedah yang pertama, ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad. Kaedah kedua, apabila berhimpun halal dan haram dikira yang haram. Kaedah ketiga, mengutamakan orang lain dalam ibadah makruh selain ibadat disunatkan. Nama saya Nurul Asikin binti Ismail, bernama metrik I17202-185, merupakan pembentang yang pertama. Tajuk pembentangan saya adalah Al-Ijtihadu la yunqadu bi-ijtihadi, iaitu ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad. Sebelum saya meneruskan pembentangan saya ingin menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan ijtihad. Saya ambil daripada laman web rasmi Mufti Wilayah Persekutuan. Merujuk Syekh Muhammad Siddiqui Al-Burna, istilah ijtihad dalam kaedah ini bukan merujuk kepada definisi khusus, iaitu ijtihad dalam mengistinbatkan hukum fiqh daripada dalil syarak, tetapi ia merujuk kepada 3 perkara. Dan salah satunya adalah at-tahari, iaitu usaha untuk menentukan ketetapan dan kebenaran dalam sesuatu perkara. Okey, dalam kaedah al-ijtihadu la yunqadu bi-ijtihadi ini merupakan satu keadaan yang mana memerlukan orang awam untuk berijtihad. Orang awam maksudnya di sini seperti mufti, orang-orang yang berilmu. Contoh. Okey. Kita tengok kaedah huraian pada muka surat 251. Okey, tengok yang pertama, al-ijtihadu la yunqadu bimislihi. Maksudnya ijtihad tidak dibatalkan dengan seumpamanya. Iaitu ijtihad tidak dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Okey, maksudnya ijtihad lama tidak boleh dibatalkan dengan ijtihad yang baru. Okey, kita tengok asal kaedah ini, iaitu iza mudiyat hukmu bi ijtihadi la yufasihu bi ijtihadi mislihi yufasihu bin nas. Maksudnya sesungguhnya yang asal itu apabila berlaku hukum dengan ijtihad, ia tidak dibatalkan dengan ijtihad yang seumpamanya dan ia dibatalkan dengan nas. Maksudnya di sini, sesuatu ijtihad yang berlaku dan dilaksanakan pada masa lalu tidak akan berubah dan tidak dibatalkan dengan ijtihad yang datang kemudian. Okey, maksudnya juga di sini, ijtihad yang pertama tadi tidak boleh dibatalkan hukumnya dengan ijtihad yang baru, iaitu ijtihad yang kedua tadi. Okey, nak lebih jelas kita tengok contoh. Contohnya, seseorang ini dia mempunyai 2 bekas air, iaitu bekas A dan bekas B. Bekas A telah diyakini bahawa bekas A tadi bersih dan bekas B tadi air tidak bersih. Kemudian ijtihadnya berubah dan dia meyakini bahawa bekas B tadi bersih. Maka kedua dan bekas tadi hendaklah dibuang. Dan air dalam bekas tu tak boleh digunakan dan ia hendaklah bertayamum. Hendaklah bertayamum kerana tidak boleh bertayamum dengan adanya air. Itulah dinamakan al-ijtihadu la yunqadu bi ijtihadi, iaitu ijtihad yang kedua tidak boleh membatalkan ijtihad yang pertama. Okey, kita tengok rumusan kaedah. Rumusan kaedah yang pertama adalah maksud ijtihad tidak dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Ialah ijtihad yang berlangsung pada masa lalu, namun hukum masa hadapan atau akan datang boleh berubah untuk mencari lebih kukuh dan tajam. Maksudnya di sini, ijtihad yang berlangsung pada ijtihad yang lama, ijtihad yang baru tidak boleh membatalkan ijtihad yang lama, namun hukum yang baru boleh berubah untuk mencari yang lebih kukuh dan tajam. Okey, dalam konteks tersebut, peristiwa yang baru tidak boleh dilaksanakan hukum berdasarkan ijtihad lalu dan pelaksanaan hukuman terhadap peristiwa lalu diteruskan tanpa apa-apa pindaan. Maksudnya peristiwa ataupun ijtihad yang baru tidak boleh dilaksanakan. Peristiwa atau hukuman yang baru tidak boleh dilaksanakan berdasarkan ijtihad lama. Namun pelaksanaan hukuman terhadap peristiwa yang lama diteruskan tanpa ada pindaan. Okey, nak lebih jelas kita tengok contoh dia. Okey, hakim ni dia telah berijtihad dan menjatuhkan hukuman 25 sebatan terhadap penjenayah. Masa lain pula ia berijtihad dan menentukan hukum
dalam kes yang sama dengan hukuman 20 sebatan dan ribuan daerah. Jadi, hakim ni, pada ijtihad yang pertama, hakim menetapkan hukuman 25 sebatan terhadap penjenayah. Dan 5 tahun kemudian, dalam kes yang sama, hakim telah berijtihad, iaitu ijtihad yang barunya, hakim telah menjatuhkan hukuman 20 sebatan dan ribuan daerah. Okey, bagi penjenayah di ijtihad yang lama ataupun ijtihad yang pertama tadi, dia tetap dengan hukuman 25 sebatan, dan bagi ijtihad dan bagi penjenayah 5 tahun yang kemudian tu akan dihukum dengan ijtihad yang baru, iaitu 20 sebatan dan ribuan daerah. Okey, kita tengok sumber asal kaedah. Sumber asal kaedah ini berasal daripada ijma' para sahabat serta mereka yang mengamalkannya. Okey, saya ambil nombor 4 itu. Khalifah Umar telah menjatuhkan hukuman mengenai harta pusaka atau harta pewarisan tanpa ada perkongsian di antara adik-beradik yang bukan seibu dan sebapa. Kemudian selepas itu pula, Khalifah Umar menjatuhkan dengan adanya perkongsian. Okey, di sini dalam peristiwa ini, Umar telah menjatuhkan hukuman pada mengenai harta pusaka ataupun harta pewarisan di antara adik-beradik yang bukan seibu dan sebapa. Lepas tu, okey, kita tengok. Khalifah Umar telah menjatuhkan hukuman semua di kalangan adik-beradik tersebut berkongsi bahagian harta pewarisan tersebut, iaitu semua adik-beradik seibu dan adik-beradik seibu sebapa berkongsi 1/3. Kemudiannya dalam kes yang sama, Umar menjatuhkan hukuman mereka tidak berkongsi. Okey, ini kat sini. Umar telah menjatuhkan hukuman bagi adik-beradik seibu dan adik-beradik seibu sebapa berkongsi 1/3 daripada harta pusaka atau harta pewarisan tu. Kemudiannya datang ijtihad yang baru Umar, iaitu Umar kata mereka tidak berkongsi. Sebab mana kalau mereka tak berkongsi, adik-beradik seibu tu akan dapat 1/3, adik-beradik seibu sebapa pun akan dapat 1/3 daripada harta tersebut. Okey, kita tengok rumusannya. Kedua hukum atau ijtihad yang diletakkan oleh baginda ni maksudnya Khalifah Umar tersebut berbeza antara satu sama lain. Namun keduanya benar dan sah serta tidak membatalkan antara satu sama lain. Okey, seterusnya kita tengok apabila baginda ditanyakan berkaitan dengan persanggahan di antara dua ijtihad dan hukum baginda dijatuhkan sedangkan kes yang serupa cuma masa dan waktu sahaja berbeza. Okey, tengok zalika ala ma qadaina wa hadza ala ma qadaina. Maksudnya itu apa yang kami hukum dahulu dan ini apa yang kami hukum sekarang. Maksudnya macam ni. Hukum yang pertama tadi, itu hukum yang lama, dilakukan berdasarkan ijtihad yang lama. Dan hukum yang kedua ataupun hukum yang baru dilakukan berdasarkan ijtihad yang baru. Contoh, sebabatan merokok. Okey, hukum asal merokok diharuskan. Tetapi disebabkan di atas beberapa faktor yang boleh membinasakan manusia atau boleh membahayakan manusia, rokok ni diharamkan. Jadi rokok tu asalnya dulu harus. Tapi bila datang ijtihad baru mengatakan rokok haram. Sebab apa? Sebab rokok ni boleh membahayakan kesihatan, so dapat membinasakan manusia. Okey. Kita tengok sebab ijtihad tidak dibatalkan dengan ijtihad. Okey, sebab yang pertama, ijtihad yang datang kemudian atau kedua itu tidaklah lebih kuat berbanding ijtihad yang terdahulu. Atau pertama, bahkan keduanya sama saja. Maksudnya sini, ijtihad yang baru tu, ijtihad yang baru tidaklah kuat. Ijtihadnya berbanding, tidaklah lebih kuat berbanding ijtihad yang terdahulu. Bahkan dia sama zarah sahaja. Okey, kita tengok sebab yang kedua, sekiranya ijtihad yang datang kemudian walaupun masalah yang sama atau ijtihad yang kedua itu menjadi lebih kuat atau dapat mengubah hukum yang telah diijtihadkan semuanya sebelumnya akan menyebabkan berlaku masalah serta hukum tidak tetap dan sentiasa berubah. Ini selaras dengan kaedah. Maksudnya tidak harus menentang hukum hakim selepas diubah hukuman. Maksudnya di sini, sekiranya ijtihad baru itu datang untuk dan sekiranya ijtihad baru itu datang untuk menjadi lebih kuat dan dapat mengubah hukum yang diijtihadkan, maka akan menyebabkan hukum ini sentiasa berubah dan tidak tetap. Okey, kita tengok sebab yang ketiga, sekiranya ijtihad dapat dibatalkan dengan ijtihad, ia akan menjadi masalah dalam masyarakat, iaitu sekiranya ijtihad baru
dapat mengubah ijtihad sebelumnya menyebabkan masalah dan tidak ada kesudahan. Maksudnya sini, jika ijtihad baru tu dapat membatalkan ijtihad yang lama, ini akan menjadi masalah kepada masyarakat, iaitu boleh menyebabkan masyarakat yang jadi keliru, kecelaruan, macam tak tahu apa-apa, jadi macam keliru, kecelaruan terhadap sesuatu hukum. Okey, kita tengok syarat berijtihad. Okey, syarat berijtihad ni ada 3. Yang pertama, mereka yang benar-benar memahami nas dan dalil syarak. Iaitu sesiapa yang ingin berijtihad di kalangan daripada orang awam tadi, dia benar-benar kena memahami nas. Iaitu seperti Al-Quran, nas dan dalil syarak seperti Al-Quran, hadis, qiyas, ijma' dan sebagainya lah. Yang kedua, kena memahami tujuan syarak dengan sempurna. Antara lain maksud memahami tujuan syarak iaitu memahami kemaslahatan yang diiktirafkan oleh syarak. Maksudnya macam ni, sekiranya seorang itu ingin berijtihad, dia kena memahami kemaslahatan. Kemaslahatan itu maksudnya kepentingan yang diiktirafkan oleh syarak, iaitu berdasarkan maqasid syariah yang melibatkan ad-daruriyat, iaitu memelihara akal, nyawa, keturunan dan sebagainya, dan hajat iaitu kemudahan lapangan, dan tasmiyah iaitu kesempurnaan. Okey, yang terakhir sekali, mampu untuk memahami dan mengistimbah hukum berdasarkan kefahaman yang terperinci. Maksudnya seseorang yang ingin berijtihad itu dari kalangan orang-orang yang berilmu, yang faham Al-Quran dan hadis tadi. So mereka ni kena memahami betul-betul daripadanya, iaitu Al-Quran, hadis, qiyas, ijma', iaitu dengan fahaman yang betul-betul faham. Itu itu dengan kefahaman yang detail, itu kefahaman yang mendalam, yang betul-betul jelas. Nama saya Siti Nora Syafini binti Muhammad Latri. Nombor metrik I17202122. Okey, saya akan sambung perbincangan ini. Kita akan pergi kepada sebab tebatannya ijtihad. Okey, korang boleh tengok pada muka surat 255. Okey, yang pertama, sekiranya hukuman yang dijatuhkan atau ijtihadnya itu bercanggah dengan nas, contohnya Al-Quran menjelaskan bahawa syarat bagi saksi mestilah orang yang adil. Dan para ulama juga bersepakat menjadikan adil sebagai syarat dalam menerima kesaksian seorang saksi berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ashhadu zawa adlin minkum. Maksudnya, dan adakanlah 2 orang saksi yang ada di antara kamu. So, maknanya kat sini tidak boleh datangkan seorang saksi yang fasik. Jika itu terjadi, automatically hukum itu terbatal atas sebab penyaksian dari orang yang fasik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua pula, sekiranya hukum yang dijatuhkan atau ijtihadnya itu bercanggah dengan ijma'. Contoh, ijtihad menyatakan tidak wajib orang Islam berpuasa Ramadan, maka hal ini bercanggah dengan ijma'. Yang ketiga, sekiranya hukuman yang dijatuhkan atau ijtihadnya itu bercanggah dengan qiyas jali, itu adalah mengikut apa yang disepakati oleh ulama mazhab Hanbali berdasarkan penjelasan yang dibuat oleh Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Muflih. Okey, qiyas jali ni adalah qiyas yang nyata. Contoh qiyas jali, sisa huruf helang adalah najis dan ia adalah haram. Ia dikiaskan dengan sisa binatang buas lain seperti harimau dan serigala, kerana daging kesemua binatang tersebut adalah haram dimakan. Okey, kalau korang nak tahu lagi lebih detail pasal qiyas jali, korang boleh tengok balik. Okey, yang keempat, Imam Al-Qarafi menjelaskan keputusan yang dibuat oleh seseorang hakim itu dibatalkan juga jika didapati jelas kesilapan dan kesalahannya. Okey. Yang kelima, menurut pendapat Imam Al-Qarafi lagi, keputusan dan ijtihad hakim dibatalkan jika ia menyalahi imam mazhab 4. Alasannya kerana ia dikira menyimpang daripada ijma' ulama. Selaras dengan kaedah ra'yun mujtahidin hujjatun min hujjahi syar'in. Maksudnya pendapat mujtahid adalah hujah daripada hujah-hujah syarak. Mujtahid itu siapa? Mujtahid itu Imam Hanbali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi.
dan merekalah yang mengeluarkan hujah-hujah yang lain. Dan jika ijtihad itu menyimpang daripada keempat mazhab itu, automatically ijtihad itu terbatal. Okey, nombor 6. Imam Al-Qarafi berpendapat bahawa keputusan yang dibuat oleh seseorang hakim juga dibatalkan sekiranya ia bercanggah dengan kaedah-kaedah kuliah. Ini merupakan apa yang dijelaskan oleh ulama mazhab Maliki. Okey, yang ke-11, menurut pendapat golongan ulama mazhab Hanafi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam As-Subki dalam fatwanya, hukum yang diijtihadkan atau dijatuhkan oleh seseorang hakim akan dibatalkan jika ia tidak ada dalil. Contohnya macam ni. Seseorang hakim tu dia berijtihad, tapi dia tidak datangkan dalil, sama ada dalil tu Quran ke, dalil hadis ke ataupun qiyas, maka ijtihad tersebut terbatal. Okey, kita pergi kepada bentuk kesilapan yang membatalkan ijtihad. Okey, yang pertama, kesalahan yang berlaku berkaitan dengan hukum itu sendiri. Sebagai contohnya iaitu disebabkan ia menyimpang serta menyalahi daripada nas atau ijma'. Maksudnya macam ni, ia berijtihad tapi ijtihadnya itu melencong jauh dari makna nas-nas Al-Quran yang sebenar. Maksudnya Al-Quran kata lain tapi dia ijtihad lain daripada apa yang dinyatakan dalam Al-Quran. Okey, yang kedua, kesalahan yang berlaku dari sudut sebab hukum. Sebagai contohnya ialah seseorang hakim mengeluarkan fatwa dan keputusan hukum dengan berpandukan atau berdasarkan saksi palsu atau dalam keadaan darurat yang mana kesalahan tersebut terbukti selepas hukum dikeluarkan. Keadaan tersebut merupakan kesalahan yang berlaku dari sudut sebab yang seharusnya dibatalkan keputusan yang telah dikeluarkan. Okey, yang ketiga, kesalahan yang berlaku dari sudut jalan atau cara menjatuhkan hukuman. Sebagai contoh, dalam satu kes, hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan saksi dan keterangan, yang mana selepas itu ternyata saksi tersebut merupakan saksi yang fasik. Sepatutnya ia perlu datangkan saksi yang adil, tapi malahan dia datangkan saksi yang fasik, maka disebabkan itu ijtihad tersebut terbatal. Okey, kita pergi kepada hukum furuk. Di antara hukum furuk yang terbentuk daripada kaedah ialah sekiranya seseorang yang mengerjakan sembahyang dengan ijtihad ke suatu arah kiblat tertentu, namun ijtihadnya itu berubah selepas itu ke arah kiblat yang lain, ia tidak wajib ganti atau qada sembahyangnya itu walaupun sekiranya ia sembahyang 4 rakaat dengan 4 arah kiblat yang berlainan. Maksudnya kat sini dia berijtihad untuk mengetahui, untuk menentukan mana arah kiblat dengan menggunakan aplikasi phone ataupun petunjuk. Lepas tu dia solat. Masa dia solat tu, dia tiba-tiba berijtihad lain pula. Dia berubah ijtihad tentang kiblat tu. Maka dia tak perlu qada solat tu. Walaupun dia solat 4 rakaat tu, 4 arah kiblat yang berbeza. Maksudnya satu rakaat pertama arah kiblat lain. Rakaat kedua arah kiblat lain. Seterusnya sampailah ke 4. Macam itulah. Yang kedua, seseorang yang zon dan berijtihad terhadap salah satu daripada 2 bekas yang berisi air adalah bersih dan ia berwuduk dengan salah satu bekas yang ia ijtihadkan. Selepas itu berubah ijtihad atas zonnya. Ia tidak boleh berwuduk dengan bekas yang kedua tetapi hendaklah ia bertayammum jika tiada air. Maksudnya kat sini dia ada 2 bekas air. A tu suci dan B tu tak suci. Untuk dia berwuduk lah. Lepas tu dia ijtihad dia tu tiba-tiba berubah. Yang B pula suci, yang A tak suci. Maka tidak boleh gunalah bekas B tu. Bekas B pun tak boleh guna, bekas A pun tak boleh nak guna. Sebab ijtihad yang pertama tadi, yang A suci, tiba-tiba pula ijtihad kedua B pula suci. Kerana ijtihad tidak membatalkan ijtihad, maka buang semua air tu dan bertayammum. Kerana tayammum dilakukan apabila ketiadaan air. Okey. Yang ketiga pula,
Qadi atau hakim yang menjatuhkan hukuman berdasarkan ijtihad dalam sesuatu kes, namun dalam kes yang sama selepas itu ia berijtihad dan menjatuhkan hukuman yang berbeza. Ijtihad yang kedua tidak membatalkan hukuman ijtihad yang dijatuhkan dalam kes pertama atau sebelumnya, walaupun ijtihad yang kedua itu lebih kuat kecuali lah dia yakin ijtihad yang kedua itu salah. Maksudnya kat sini A dengan B. A dia buat zina. Lepas tu hakim jatuhkan hukuman sebab dan buan negeri. Lepas tu B pula buat zina juga. Hakim jatuhkan hukuman rejam sampai mati. Okey, lepas tu walaupun ijtihad yang kedua itu lebih kuat, tetapi ijtihad yang kedua tidak akan membatalkan hukum ijtihad yang dijatuhkan dalam kes pertama atau sebelumnya, kecuali lah ia betul-betul yakin ijtihad yang dulu itu salah. Okey, kita pergi kepada pengecualian daripada kaedah. Antara hukum furuk yang terkecuali daripada kaedah ialah ketua negara atau pemerintah berhak mengawal undang-undang demi menjaga kemaslahatan masyarakat sejagat yang berdasarkan syarak. Seandainya datang pemerintah selepasnya dan membatalkan hukuman yang telah dilaksanakan atau ditetapkan dahulu, ia boleh dilakukan kiranya perubahan hukum tersebut juga demi menjaga kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tuntutan masa yang berlainan serta berdasarkan kemaslahatan yang berubah dan berbeza pula. Yang kedua, menurut pendapat Imam Al-Mawardi, seseorang hakim atau qadi yang bermazhab Syafi'i, contohnya harus hukumnya jika menjatuhkan hukuman yang bercanggah dengan mazhabnya, seperti menjatuhkan hukuman menurut mazhab Hanafi. Namun begitu, menurut Ibnu As-Salah, seseorang hakim atau qadi tidak boleh menjatuhkan hukuman yang bertentangan dengan mazhab yang dipegangnya. Alasannya ialah kerana tidak ada orang yang benar-benar bergelar mujtahid serta ijtihad tidak berlaku di zaman mutakhir. Okey, yang jelas sekali, seandainya seseorang membahagikan sesuatu harta secara paksa, selepas itu tiba saksi yang menjelaskan bahawa pembahagian tersebut berlangsung secara tidak betul, lantaran itu pembahagian harta tersebut boleh dibatalkan walaupun orang yang membahagi harta tersebut telah membahagikan harta itu berdasarkan ijtihadnya. Justru itu orang yang membahagikan harta tersebut boleh membatalkan pembahagiannya berdasarkan saksi tersebut. Ya, Nur Syamira binti Osman, I16301587 akan meneruskan kaedah yang kedua dalam kaedah kuliah ni, iaitu Iza ijtama'a al-halalu wal-haramu walabu al-haramu. Apabila berhimpun halal dan haram, dikira yang haram. Sumber asal kaedah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud secara marfu'nya. Menurut Imam Al-Suyuti mengatakan kaedah yang diambil daripada hadis tersebut adalah benar. Sandaran dalil yang sahih seperti riwayat Hasan bin Abi Talib yang mana menerangkan tinggallah perkara yang meragukan kita kepada perkara yang tidak meragukan kita. Maksudnya perkara yang jelas lah. Jadinya perkara yang halal dan haram ni bila timbul syubhah, maka ia tidak jelas. Syubhah ni bermaksud perkara yang sama-sama, yang tidak pasti sama ada halal ke haram. Sebagai contoh, seseorang tu yang masih ragu-ragu terhadap sesuatu perkara dan belum jelas mana yang benar, maka perkara ini dianggap syubhah lah. Dia harus menjauhi perkara tersebut sehingga perkara itu jelas bahawa perkara itu halal. Okey. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas. Di antaranya kedua perkara yang sama-sama tu, iaitu syubhah tu, kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Okey, maksudnya Rasulullah SAW bersabda ni, sesiapa yang meninggalkan perkara syubhah, maka hati dia bersih lah. Ialah kita kena tinggal lah perkara yang syubhah ni, perkara yang ragu-ragu ni, perkara yang sama, perkara yang tidak pasti ni. Lepas tu, kalau sesiapa yang terus juga ambil walaupun syubhah, dia ambil juga, jadi jatuh ke haram lah. Okey, seterusnya kita masuk kepada jenis-jenis syubhah. Yang pertama, perkara yang haram kemudian timbul keraguan kepadanya bercampur dengan yang halal. Sebagai contoh, ada 2 ekor kambing.
kambing. Salah satu seekor kambing ni disembelih oleh orang yang penyembah berhala. Seekor lagi disembelih oleh orang Muslim. Jadi dua ekor kambing ni rupa yang sama, saiz yang sama, besar yang sama. Kita tak tahu mana seekor yang sembelih oleh penyembah berhala dan mana seekor yang sembelih oleh orang Muslim. Sebab kambing ni tak ada tanda. Jadi sama-sama di situ kan. Okey. Yang kedua ialah sesuatu yang halal namun kemudiannya timbul perasaan keraguan. Sebagai contoh, seseorang yang habis wuduk merasakan ragu-ragu. Apakah wuduk dia ni sudah terbatal atau belum, terkentut ataupun sudah bersentuhan dengan bukan mahram. Jadi ragu-ragu kat situ. Okey, yang ketiga, sesuatu yang diragukan perkara halal dan haram. Dalam masalah ini lebih baik menghindarilah, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap kurma yang beliau temukan di atas tikannya. Baginda tidak makan pun buah kurma tu, kerana baginda khawatir kurma tersebut sebagai kurma sedekah. Okey. Seterusnya ialah huraian kepada kaedah. Apabila bertembung dua dalil, salah satunya menunjukkan ia haram dan satu lagi menunjukkan ia harus, maka kita mendahulukan yang haram lah, sebab kita tak tahu sama-sama. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa meninggalkan dosa apa yang sahaja tidak jelas, maka terhadap sesuatu yang telah jelas, ia lebih baik meninggalkannya. Okey, berhentilah dari hal-hal yang syubhah dan menjauhinya perkara yang tidak halal, tidak menimbulkan keraguan. Maksudnya, kita berhentilah kepada perkara-perkara yang tidak pasti, yang syubhah ni, kerana melalui syubhah itulah akan menimbulkan keraguan dalam hati seseorang Muslim tu, dan keraguan itulah menyebabkan kita rasa macam kalut lah. Maksudnya dalam kehidupan jadi goyah, iman kita goyah. Okey, seterusnya pandangan ulama terhadap perkara syubhah, yang mana saya ambil Imam As-Sufyan At-Tausari berkata tentang orang yang menemukan wang atau dirham di rumahnya. Aku lebih suka kalau orang tersebut menjauhi wang dan dirham tersebut jika ia tidak mahu di mana wang atau dirham tersebut, dari mana. Okey, Imam Sufyan ni berkata dia lebih suka orang tu tak ambil. Ialah wang tu, kita tak tahu wang tu wang rompak bank ke, wang rompak rumah ke, dia pergi letak kat sesuatu tempat. Jadi kita tak tahu sama ada wang tu wang yang jelas ke atau tak jelas. Maka Imam Sufyan ni dia suruh kita tinggal lah, maksudnya dia suruh menjauhi perkara-perkara yang macam tu. Saya Nuraini binti Bakri, I16301661. Saya akan sambung hukum furuk bagi kaedah yang kedua. Kat sini saya nyatakan 5 contoh. Yang pertama, seseorang yang mana ibu bapanya kafir, namun salah seorang daripada mereka adalah ahli kitab dan yang lain adalah kafir musyrik atau majusi atau watani. Diharapkan mengawininya walaupun bapa atau ibunya adalah ahli kitab kerana diutamakan yang haram. Yang kedua, binatang yang lahir dari salah satu binatang yang haram dimakan, tidak kira sebelah jantan atau betinanya, adalah haram memakan atau minum susu binatang tersebut. Contohnya kambing dengan anjing dapat anak dia tu kita haram untuk makan atau minum susunya, kerana anjing adalah haram. Contoh yang ketiga, dua orang yang berbeza agama, iaitu seorangnya Muslim dan seorang lagi Majusi atau Watani, telah keluar memburu dan melepaskan anak panah atau tombak kepada kijang yang telah menyebabkan kijang itu mati. Maka binatang tersebut kita haram untuk makan sebab daging dia tak halal. Contoh yang keempat, sekiranya kesamaran atau bercampur binatang sembelihan Muslim dengan musyrik adalah tidak halal dimakan. Contoh yang kelima, seorang pemburu memanah binatang yang berada di atas bukit dan binatang tersebut jatuh adalah haram dimakan kerana binatang tersebut berkemungkinan besar dia mati akibat jatuh bukit bukan daripada panahan. Pengecualian daripada kaedah. Kat sini saya nyatakan 3 contoh. Yang pertama, tafsir Al-Quran harus dipegang oleh seorang yang berhadas dan tafsirnya harus lebih banyak atau bersamaan jumlah berbanding dengan ayat Quran. Akan tetapi haram dibawa jika ayat Quran lebih banyak daripada tafsiran ayat Quran tersebut.
Contoh yang kedua, ijtihad dalam masalah kain sutra asli yang disulam atau bercampur dengan kain kapas atau yang lain. Sekiranya sutra lebih banyak, maka haram untuk lelaki pakai. Kalau kurang atau bersamaan, maka kain sutra tersebut harus dipakai oleh lelaki. Contoh yang ketiga, seandainya susu daripada wanita telah bercampur dengan air dan larut di dalamnya, maka tidak menyebabkan menjadi susuan jika bayi tersebut minum susu tu. Kita masuk kepada kaedah pecahan. Kaedah pecahan mempunyai 6. Pecahan yang pertama, iza ta'arada dalilani ahaduhuma yaqtadi tahrimi wal akharu ibahata quddima tahrimu. Maksudnya apabila bertentangan dua dalil, salah satunya mengharamkan dan yang lainnya mengharuskan, didahulukan yang haram. Huraian kaedah, apabila berlaku bertentangan dua dalil, salah satunya menunjukkan haram dan yang lain pula menunjukkan hukum harus. Dalam keadaan tersebut, menurut pendapat yang lebih kukuh, hendaklah didahulukan yang haram. Hal ini selaras dengan kaedah apabila berkumpul apa yang mewajibkan dan yang mengharamkan supaya ia dilaksanakan dalam satu waktu ditahrikan pengharaman. Contoh hukum furuk mengumpulkan dua orang wanita bersaudara dalam satu masa yang mana salah satunya adalah hamba dan yang lain merdeka. Pecahan kedua, tafriqu safqati, maksudnya mengumpulkan di antara dua akad yang halal dan haram. Uraian kaedah dia ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, jumhur ulama mengatakan sah akad yang halal itu sahaja dan akad yang haram adalah terbatal. Pendapat yang kedua, yang merupakan pendapat segelintir ulama mengatakan semuanya terbatal. Contoh hukum furuk yang pertama, seseorang yang menjual cuka dengan arak, lembu dengan kizir, hamba dengan orang yang merdeka, harta miliknya dengan harta milik orang lain. Hukum berdasarkan pendapat yang kukuh, sah yang halal sahaja, akad yang haram terbatal. Contoh yang kedua, seseorang yang mengumpulkan dalam satu akad perkahwinan antara wanita merdeka dengan hamba, sedangkan hamba tersebut tidak halal untuknya. Pendapat yang lebih kukuh, sah akad perkahwinan dengan wanita yang merdeka sahaja. Okey, kita masuk kepada syarat tafriq al-sufqah. Ulama menjelaskan di mana untuk berlaku perselisihan pendapat dalam masalah tafriq al-sufqah atau menghimpunkan serta akad yang mengandungi halal dan haram ada beberapa syarat. Yang pertama adalah tidak berlaku dalam perkara ibadat. Contohnya, seseorang yang berniat mengerjakan sembahyang sunat 4 rakaat dengan 2 salam. Apa yang sah hanya 2 rakaat yang pertama sahaja. 2 rakaat yang terakhir adalah terbatal. Syarat yang kedua, tidak terbina atas dasar penekanan atau luar penguasaan atau pengalahan. Contohnya, seseorang lelaki yang menceraikan isterinya dengan wanita lain atau menceraikan isterinya dengan talak 5. Menurut sepakat atau jumhur ulama, apa yang terlaksana hanya menjadi pemilik, iaitu isteri ni jatuh hanya talak 3 sahaja. Syarat yang ketiga, perkara yang membatalkan dalam bersifat perseorangan atau bahagian. Contohnya, seseorang yang membuat akad nikah secara sekaligus terhadap 5 orang perempuan, maka batal keseluruhannya dan tidak ada ulama yang mengatakan sah sebahagiannya. Syarat keempat, berkemungkinan membuat pengasinan atau pemisah. Contohnya, seseorang menjual tanah bersamaan biji benih dan tanamannya yang tidak dapat dipisahkan atau diasingkan ketika menjual. Lantaran itu, penjual tersebut terbatal keseluruhannya menurut pendapat yang kukuh dalam mazhab Al-Syafi'i. Syarat yang kelima, tidak menyalahi perkara diizinkan. Contohnya, seseorang mengupah seorang tukang kasut untuk membuat kasut daripada kulit lembu, namun tukang kasut tersebut membuat daripada kulit kambing. Ia tidak berhak mengambil atau mendapat upahnya kerana menyalahi syarat dan keizinan. Syarat yang keenam, tidak terbina atas dasar ihtiyat atau hati-hati yang lebih. Contohnya, seandainya dalam jual beli al-araya berlaku dengan melebihi kadar yang diharuskan, menurut pendapat yang kukuh batal kesemuanya.
Syarat yang ketujuh harus menyebutkan jumlah. Contohnya, seseorang yang menyewakan rumahnya kepada seseorang berkata, saya menyewakan kepada anda setiap bulan dengan bentuk nilai wang RM. Justru itu menurut sepakat ulama tidak sah akad itu untuk bulan-bulan seterusnya berkaitan dengan akad sewa bulan pertama sahaja. Menurut pendapat yang kukuh, ada juga yang tak sah. Syarat yang ke-8 yang dirangkumkan kepala diharuskan itu menerima akad keseluruhannya. Contohnya, sekiranya seseorang wali berkata, saya kahwinkan anda dengan anak perempuan saya, dengan anak lelaki saya atau dengan lembu saya. Menurut pendapat yang kukuh, yang dikira sah hanya perkahwinan kepada anak perempuan itu sahaja. Seterusnya, pecahan ketiga. Iza ijtama'a fi ibadati janibu hadara wa janibu safari ghalaba janibu hadara. Maksudnya, apabila berhimpun di dalam satu akad dari sudut bermungkin dengan musafir dimenangkan sudut bermungkin. Contoh hukum furuk, seseorang yang boleh qasa sembahyang qada dan gantinya yang ditinggalkan ketika musafir juga sembahyang yang ia tinggal ketika bermukim, iaitu hendaklah qada sembahyang tersebut dengan sembahyang yang sempurna. Contoh yang kedua, seseorang yang pagi harinya mula berpuasa ketika itu bermukim atau di rumahnya, selepas itu waktu siang harinya ia keluar musafir, maka tidak boleh berbuka atau haram berbuka pada hari tersebut. Begitu juga seseorang yang memulakan puasa ketika musafir, kemudian tengah harinya ia berada di tempatnya atau bermukim, haram untuk ia buka puasa tersebut. Contoh daripada pengecualian daripada kaedah, seandainya seseorang bermusafir sembahyang di atas kapal dengan tayamum, kemudian sedang bersembahyang kapal itu tersebut sampai di tempat bermukim, sembahyang tersebut tidak batal dan tidak wajib ia mengulanginya. Pecahan yang keempat, iza ta'arada mani'u wal muqtada yuqaddimu mani'u. Maksudnya, apabila berlawanan di antara penghalang dengan menuntut, diutamakan yang menghalang. Rumusan kepada kaedah, ulama membuat rumusan berdasarkan kaedah, iaitu apabila berkumpul antara dua hukum yang mana salah satunya halal dan yang lainnya haram, dalam keadaan tersebut diutamakan yang haram. Hukum furuk dia, sekiranya pasangan suami isteri murtad, terbatal mas kahwin, serta hendaklah dibahagi dua. Masalah ini sama juga jika salah seorang daripada mereka adalah murtad. Contoh yang kedua, seseorang yang mencederakan kawannya dengan dua kesan luka, satunya dilakukan secara sengaja manakala satu lagi tak sengaja, tidak dikenakan ganti rugi atau kisas. Pengecualian daripada kaedah, sekiranya bercampur aduk di antara jenazah muslim dengan kafir dan mati syahid, wajib dimandikan dan disemayangkan semua jenazah tersebut walaupun asalnya menyemayangkan serta memandikan jenazah kafir dan mati syahid haram hukumnya. Seterusnya, pecahan kelima, iza zala mani'u ada mamnu'u. Maksudnya, apabila penghalang hilang, hukum yang dihalangi kembali semula. Contoh hukum furuk, yang pertama berkaitan dengan adat. Seseorang wanita berhadas tidak boleh mengajarkan sembahyang dan puasa. Ia wajib atau dibolehkan berpuasa dan sembahyang apabila ia bersih. Contoh yang kedua, kanak-kanak dan orang buta tertegah menjadi saksi atau membuat penyaksian, namun setelah balik atau dapat melihat, boleh diterima penyaksian mereka kerana telah luput penghalang tersebut. Contoh yang ketiga, sekiranya runtuh atau musnah rumah yang disewa, maka gugurlah sewaan apabila pemilik bina semula rumah tersebut sebelum terputus ikatan perjanjian, maka berterusan seperti biasa. Seterusnya, pecahan keenam, haramu la yuharrimu halala. Maksudnya, hukum haram tidak mengharamkan yang halal. Huraian kepada kaedah. Kaedah ini dapat dikaitkan dengan lafaz kaedah, tidak dapat memutuskan terhadap haram sesuatu melainkan dengan nas yang yakin. Hukum furuknya, sekiranya seseorang mengawini dua wanita yang bersaudara dalam satu masa dan
disetubuhinya salah seorang daripada keduanya, diharamkan baginya menyetubuhi yang kedua. Namun sekiranya menyetubuhi yang kedua tidak menyebabkan haram ke atas yang pertama, kerana haram itu tidak mengharamkan yang halal. Contoh yang kedua, seseorang yang memiliki dua hamba perempuan bersaudara, lalu ia menyetubuhi salah seorangnya, haram baginya menyetubuhi yang lain. Seandainya ia menyetubuhi yang kedua, yang pertama tetap tidak haram baginya kerana haram tidak mengharamkan yang halal. Nama Nur Syafiqah Nadirah binti Jamaluddin, nombor menteri I163011627. Saya merupakan pembentang terakhir bagi kumpulan ke-6 dan hari ini saya akan membentangkan tentang kaedah ketiga daripada kaedah kuliah, iaitu al-isaru bil qurbi makruhun wa fi khairiha mahbubun, iaitu mengutamakan orang lain dalam ibadat makruh selain ibadat disunatkan. Kita masuk kepada pengertian. Al-isaru bermaksud mendahulukan orang lain berbanding dirinya, manakala al-qurbu pula bermaksud apa sahaja yang dibalas dengan pahala apabila dilakukan atau diamalkan perkara itu. Huraian bagi kaedah ini berasal daripada kata-kata Imam Syafi'i, iaitu dalam urusan dan perkara yang berkaitan dengan ibadat itu tidak boleh mendahulukan orang lain sedangkan dirinya diakhirkan atau diketepikan. Seterusnya daripada Syekh Izz-ad-Din bin Abdul Salam pula, tidak ada konsep mengutamakan orang lain dalam amalan taqarrub, iaitu mendekatkan diri kepada Allah. Konsep persyariatan ibadat yang sebenar adalah untuk membesarkan serta mengagungkan Allah dan berlumba-lumba dalam melakukan ibadat juga kebajikan. Dalam kita melakukan ibadat ni, kita tak boleh dahulukan orang lain, kita kena dahulukan diri kita. Kita ingat balik kenapa Allah ciptakan kita adalah untuk beribadat kepadanya berdasarkan surah Ad-Dariyat ayat ke-56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun. Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beribadat kepadaku. Sekiranya kita berpegang dengan ayat Quran ni, kita akan sentiasa berlumba-lumba dalam melakukan ibadat kepada Allah. Seterusnya, perkara yang tidak berkaitan dengan ibadat seperti urusan keduniaan dan kehidupan seharian dalam mengutamakan orang lain adalah sifat terpuji dan digalakkan dalam syariat. Contohnya, memberi tempat duduk dalam kenderaan awam kepada golongan memerlukan. Ini adalah antara salah satu sifat terpuji yang boleh kita lakukan dalam kehidupan seharian. Sumber asal bagi kaedah ini ada 3. Daripada ayat Quran, surah Al-Ash ayat ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khosasah. Dan maksudnya, dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan sangat-sangat berhajat. Seterusnya daripada surah Al-Baqarah ayat ke-148. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Maksudnya, oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan. Dan sumber terakhir adalah daripada hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan, la yazalu qaumun yata'akhkharuna an saffi awwali hatta yuakhirahumullah finnar. Maksudnya, sesuatu kaum itu tidak henti-henti, sentiasa mengakhirkan dirinya daripada menyertai saf, barisan pertama, ketika sembahyang sehinggalah Allah mengakhirkan mereka ke dalam neraka. Kita pergi kepada klasifikasi mengutamakan orang lain. Dalam ni ada 3 hukum. Yang pertama haram, iaitu mengutamakan orang lain sehingga menyebabkan dirinya tertinggal atau meninggalkan perkara wajib atau perkara diwajibkan terhadap dirinya. Contohnya, kita pergi masjid dan kebetulan kita pergi tu untuk menunaikan solat dan waktu kita bermusafir. Sebagai contoh senang, kita bermusafir.
kita singgah solat di satu masjid. Waktu solat nak habis, telekong dalam masjid tu tinggal satu. Jadi kita kena dahulukan diri kita dahulu untuk menunaikan ibadah solat berbanding orang lain. Lepas tu yang kedua, makruh. Seseorang yang mengutamakan atau mendahulukan orang lain dalam amalan sunat, sedangkan dirinya tidak dapat melakukan perkara sunat tersebut, atau ia terpaksa melakukan perkara makruh. Contohnya, memberikan orang lain berada di saf pertama. Kebiasaanlah kalau kita tengok, kalau kita pergi masjid, jaranglah orang nak belum-belum berada di saf pertama, sedangkan pahala berada di saf pertama tu lagi banyak daripada berada di saf belakang. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari yang bermaksud seandainya manusia mengetahui keutamaan yang ada dalam saf pertama, nescaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya. Jadi sekarang kita ubah sikap kita untuk bila masuk masjid kita nak duduk di saf pertama, sebab dalam saf pertama tu banyak fadilat-fadilat yang ada. Terusnya, khilaf aula, menyalahi keutamaan iaitu dalam perkara atau urusan yang tidak ada tegahan atau larangan secara khusus. Kita pergi kepada hukum furuk. Yang pertama, tidak ada konsep mendahulukan orang lain dalam menutup aurat atau menduduki saf pertama ketika sembahyang. Yang kedua, seseorang tidak seharusnya memberikan air kepada orang lain untuk berwuduk, sedangkan ketika itu waktu solat telah masuk. Yang ketiga, seseorang hanya memiliki air yang cukup untuk berwuduk bagi dirinya sahaja, kemudian ia dapati ada orang lain juga ingin berwuduk. Ia tidak seharusnya memberikan air tersebut kepada orang lain. Yang keempat, yang terakhir, Imam Nawawi menjelaskan dalam Syarah Al-Muhazzab, seseorang itu tidak seharusnya berpindah dari tempat duduknya yang di hadapan serta memberikan peluang kepada orang lain untuk menggantikan tempat tersebut. Pengecualian daripada kaedah ini, antara hukum furuk yang terkecuali daripada kaedah tu, yang pertama, seseorang datang lewat untuk solat berjemaah, sedangkan tidak ada ruang kosong pada saf pertama. Lalu ia menarik seseorang supaya turun bersamanya selepas takbiratul ihram. Jadi orang yang ditarik tu disunatkan turun untuk membantu biarpun menyebabkan dia berada di saf kedua. Namun, ia tetap dikira mendapat saf pertama. Okey, kesimpulan bagi kaedah ketiga ini, apa yang terdapat dalam ibadat ni kita kena dahulukan diri kita daripada orang lain. Janganlah kita jadi orang yang terakhir dalam melakukan ibadah.